Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul di dalam sebuah masjid sebagai tempat yang sekasih-kasihi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia supaya kita mengenalkan akan Allah Jalla Jalaluh. Kerana manusia kita ni tak lepas daripada kata kita ni hidup dalam keadaan rugi di atas muka bumi ini, malaikat pasti kita kena mengenalkan akan Allah Jalla Jalaluh, dan pasti kita mengenalkan akan syariat yang dibawa datang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla Jalaluh telah firman di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang kita senantiasa dengar, tetapi insya-Allah kita mai dengar pula sebagai tambahan ilmu pengetahuan kepada kita. Kerana ilmu ni tak boleh sama sekali kita nak jemu daripadanya. Kerana dengan sebab ilmu lah manusia boleh muliakan dirinya dan boleh angkatnya darajat hidup di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Allah Ta'ala telah firman kata, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Rugi daripada umur yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Rugi daripada kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Rugi daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagikan kepada dia. Segala-gala perkara yang boleh kita sebut. Kerana tidak ada perkara yang datang masuk di dalam diri kita, sama ada hak lain ataupun hak kita kenal ataupun kita tahu ataupun tak tahu. Nyawa kita ni pun adalah masuk di dalam perkara yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Daripada perkara-perkara itu. Maka Tuhan kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kita tak boleh nak hitungkan dia. Semua tadi hak masuk di dalam diri kita, jiwa kita dan di dalam hidup kita ni daripada Tuhan belaka. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah kita dapat nikmat apa-apa pun melainkan daripada Allah Ta'ala. Maka kita ni kalaulah fahamnya ayat Al-Quranul Karim, ayat tadi itu ayat yang pendek tetapi ada pengertian, makna, pengajaran yang sehabis-habis hebat.
sesungguhnya manusia itu dia dalam kerugian. Semua kita, tak kira amba, tak kira semua pendengar ni, lelaki maupun perempuan, semua manusia yang ada atas muka bumi ini duduk di dalam kerugian. Malaikat illa allazina amanu, orang yang beriman, wa amilus salihat, dan buat amal yang salih, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, senantiasa ada nasihat menasihati di atas sabar, di atas nak taat dan nak jaga diri kita daripada maksiat. Dan kita itu hendak istiqamah di atas agama kita semenjak daripada kita akil balik sehingga kita menemui akan Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, malam ini saya nak ambil sedikit daripada perkara yang kita sebagai umat Islam kena bergantung dan berdasar kepadanya. Kita orang Islam ni begitulah. Apabila sebut kata orang Islam, mana orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sabda di dalam hadis yang sabit daripada baginda, Bunyal Islam ala khams, binanya Islam itu di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menyaksi bahawa tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya malaikat Allah Ta'ala hanya tunggal, dan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah, bersuruh bagi Allah yang wajib kita beriman dengan dia. Tiap-tiap perkara yang dia khabar daripada Allah wajib kita percaya. Itu makna kata kita beriman dengan Rasulullah. Kemudian wajib kita ikut bayangan dia, jalanan dia, cara yang dia itu tunjuk hajar kita, wajib kita kena ikut dan turut. Itu maksud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian iqamis salah wa itaiz zakah, mengeluarkan mendirikan semaya dan kita mengeluarkan zakat, wa siyami syahr Ramadan, kita puasa bulan Ramadan, dan kita itu tahujj al-bait in istata'a ilaihi sabila, iaitu kita kena menunaikan ibadat haji kalaulah kita itu puasa. Dan juga al-iman ini kita nak cakap kerana kita tak akan sempurna diri kita sebagai orang yang jadi hamba Tuhan, malaikat kena kenal benda ni. Walaupun kita kenal mari dah, tetapi kita kena mentajdidkan iman kita. Tiap-tiap perkara kena baru semua. Iman kita berhajat pada kita baru, Islam kita berhajat pada baru. Baru ni dalam arti macam mana? Dalam arti kata kita menambahkan ilmu yang hak kita tak tahu lagi, ataupun hak kita tahu mari dah, tetapi kita tahu pula. Karena tiap-tiap ilmu ni, tiap-tiap kala kita dengar, dia bertambah sama. Dengan sebab itu, kita nak jemur tak boleh terhadap ilmu pengetahuan. Kalau tengok dalam sejarah, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala sebagai anak murid bagi Al-Imam Syafi'i, dia baca kitab tok guru dia ni Ar-Risalah ni lebih daripada 500 kali. Tiap-tiap kali dia baca, dia kata tambah ilmu baru semua. Supalah kita dengar semua dah iman Islam, ihsan dan sebagainya, tetapi kita nak dengar pula. Sebab nafas orang ni tak sama. Terkadang syarah hadis tulah, ayat Quran tulah, tetapi orang yang Allah Ta'ala buka itu tak sama. Orang ni ada kelebihan gini, orang ni kelebihan gini. Dengan sebab itu, para salafus salih, dia senantiasa berpesan dan wasiat terhadap umat yang ada zaman dia, dan kita boleh ambil pengajaran daripada perkataannya. Dia kata kun aliman, jadi olehmu hai manusia akan orang yang alim pandai, yang boleh membawakan diri dan bawakan masyarakat dan sebagainya. Kalaulah kita tak kuasa nak jadi orang alim ni bukan mudah.
kena hafal Al-Quran, kena mengaji ulumul Quran, kena reti hadis, kena retinya ulumul hadis, kena fahamnya lughah Arabiah, kena retinya usul fiqh, qawaid fiqh dan sebagainya daripada beberapa ilmu pengetahuan yang kita kena siap sedia untuk kita nak mencalonkan diri kita sebagai warasatul anbiya. Kalau tak boleh, au muta'alliman. Kalau tak kuasa, jadi orang mengaji. Orang mengaji tak payah kita carilah tempat nak mengajar ilmu agama, kita pergi ngaji. Ada guru, adanya pelajar, adanya murid, ngaji. Seminggu sehari ke dua, seminggu 2 hari ke 3 hari, atas kemudahan kita. Ataupun kita tak kuasa nak jadi orang mengaji. Orang mengajar alim pun tak boleh, orang mengaji pun tak boleh. Wakun jadi orang yang dengar, suka dengar. Tak apa dah, dengar. Orang nak wayak kita dengar. Karena dengar ini salah satu daripada sebab kita nak masuk syurga. Orang tak dengar ini, orang tak masuk syurga. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim rakyat tentang hal orang-orang yang nak masuk api neraka. Nas'alullah Ta'ala as-salama wal-afiyah. Mereka itu katakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau aku dengar dulu ajari orang duk mengajar, orang duk mengajak rasul-rasul, para nabi-nabi, alim, ulama, aku dengar masa aku hidup dunia, dan aku boleh fikir apa yang orang raya, nasib aku tak kena masuk dalam azabis sa'ir, dalam azab api neraka. Dengan sebab itu, suruh kita jadi orang suka berdengar. Dengar apa? Dengar perkara yang baik, perkara yang bagus, perkara yang molek. Apanya perkara yang molek? Iaitu perkara yang daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Apa yang disampaikan oleh alim ulama kita daripada kalamillah, kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajipan kita. Wala takun rabi'an. Jangan jadi orang yang kepak. Lagu mana? Alim pun tak, mengaji pun tak, berdengar pun tak. Ni bahaya bagi kita. Dengan sebab itu, al-iman di sisi ahli sunnati wal jamaah, sebagai Imam Syafi'i menakarkan di dalam Kitabil al-iman di sisi kita ni, di sisi ahli sunnati wal jamaah, makna dia ada 5 perkara yang kita wajib faham. Yang pertama, at-tasdiqu bil janan. So kita benar dengan hati apa yang Allah Ta'ala rayak dalam Quran, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayak di dalam hadis. Kita nak tahu lagu mana kata Tuhan rayak, Nabi rayak, alim ulama kita lah tu nak rayak kita. Tak boleh sama sekali kita nak peceknya Allah Ta'ala dan Rasul, dan Allah Ta'ala Rasul dan para warasatul anbiya. Tak boleh. Wajib kita kena ada 3 perkara. Adanya Allah, adanya Rasulullah, adanya para warasatul anbiya, untuk menyatakan keterangan daripada Allah Ta'ala dan Rasul kepada kita. Ini wajib kita kena faham. At-tasdiqu bil janan, suruh kita benar dengan hati. Sikap kita orang beriman ni, calonglah diri kita, jadilah diri kita seumpama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni Nabi Isra wal Mi'raj kelik mai royak khabar itu kepada orang Quraisy. Kebanyakan daripada orang zaman itu, kebanyakan aghlabiyah tak percaya berlaku. Hak kafir tu mula dah, dia tak percaya mula dah. Kerana dia duk gi tadi itu, ambil di Mekah ke Palestin tadi itu berbulan-bulan. Kemudian daripada bombing ini ke langit dunia ni jarak 500 tahun. Daripada langit pertama hingga langit kedua jarak 500 tahun, nak sampai kepada Sidratil Muntaha ni berapa pula? Akal manusia tak terkhayal benda tu. Tetapi itu bukan perbuatan dan kekuatan yang dibawa, yang dikemukakan, yang dibuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah kekuatan Allah Ta'ala. Sebab Tuhan kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hamba dia waktu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Al-Aqsa. Ya Allah Taala memberkati sekelilinginya. Supaya apa ya Allah? Linuriyahu min ayatina. Supaya Allah Taala itu nak lihatkan akan kebesaran, kekuasaan, keagungan Allahu Jalla Jalaluh. Maka apabila Abu Bakar ni dia dengar kata orang mai duk royak kata Muhammad ni duk royak gitu nak royak gini, dia tanya sepatah, adakah keluar perkataan ini daripada Muhammad? Orang khabar kepada dia kata na'am, keluar pada Muhammad. Idzan usaddiqu. Kalau gitu aku benarkan dia. Sikap kita kena serupa dengan Sayyidina Abu Bakar. Cara kita nak beriman dengan Tuhan, seumpama Abu Bakar lagu mana lagu tu. Jangan buat payah dengan ajaran Tuhan. Rasulullah royak lagu mana? Royak gitu ke gitu. Ulama kita menyata dengan cara terang, kita pakah. Jangan kita kiri dan kanan, depan ke belakang, dak turut apa yang dikhabarkan. Biar suruh Allah Ta'ala hak suruh. Adakah Tuhan suruh dalam Quran? Banyak tempat. Satu tempat Tuhan kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Turut olehmu akan jalanan ya Allah Ta'ala wak turun mari sebagai ajaran, sebagai agama, perlaksanaan pakar hidup di atas muka dunia ini. Suatu turut jalan ya Tuhan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ni jalan ni aku yang betul, yang benar, yang lurus, ikut. Suruh Tuhan suruh ikut. Dengan sebab itu at-tasdiqu bil janan. Benarkan dengan hati. Kemudian al-qaulu bil lisan. Suruh kita menyaksi dengan lidah kita. Allah Ta'ala suruh, ya. Allah Ta'ala katakan wa qulu amanna billah. Kata olehmu dengan lidah kamu itu, kata kami beriman dengan Allah Ta'ala. Ulama ahli sunnati wal jamaah dia kata tak memadai kalaulah kita mengaku dengan hati sahaja masalah iman, sedangkan kita kuasa nak tutur kita tak tutur. Ini ijma' ulama kita kata ini tak yang aqid, tak diangkatkan iman dia sebagai jadi sah, tak boleh. Kena kata qulu amanna billah, makna kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah hak ni wajib kita kena tutur di atas lidah kita. Yang ketiga, apabila ada benar di dalam hati, ada benarnya di lidah, pasti kena ada thamarat. Thamarat ni mana buahan? Buahan daripada iman yang ada di dalam. Kerana hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak tengok pada tubuh kita, rupa kita luar, akan tetapi Tuhan tilik kepada hati kita dan amalan kita. Kalau gitu amalan itu syarat untuk nak mensahkan iman kita. Kenapa? Kerana buah daripada iman yang ada di dalam. Dengan sebab itu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah dia katakan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Pasti kita beramal dengan anggota kita. Jawarih mana anggota kita, wal arkan mana kata tubuh badan kita. So umpama kita ada semaya, ada puasa, ada zakat, ada haji, itu amalan sakut paut dengan badaniyah, rupa luar. Ada rokok, ada sujud, ada wukuf di padang Arafah, ada keluarkan harta kita, zakat yang wajib, zakat fitrah, sedekah dan sebagainya daripada amalan-amalan kita. Baca Al-Quran, zikrullah, selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Daripada amalan-amalan yang kita kena keluar tubik daripada anggota-anggota kita. Kemudian iman di sisi Ahlussunnati wal Jamaah yazidu bi ta'atir rahman. Dia tadi itu bertambah dengan sebab kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah.
Apabila kita baca Quran, pasti. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila ditilawah, dibaca akan Al-Quranul Karim, iman itu jadi tambah. Iman itu jadi ternaik. Itu dalil besar sekali kata iman kita ada tambah. Apabila ada tambah, mafhumul mukhalafah daripada ayat Al-Quranul Karim, mana ada kurang? Mana ada kurang? Itu kalau kita nak pergi balik usul fiqh. Kalau nak pakai hadis selalu boleh tak? Boleh. Nabi Muhammad kata kan, la yazni abdu, la yazni ahadukum hina yazni wa huwa mu'minun. Tak berzina seorang ketika dia duk berzina itu sedangkan dia itu orang yang beriman dengan cara sempurna. Wala yasriqu abdu wala yasriqu ahadukum hina yasriq wa huwa mu'minun. Dia tak curi salah seorang daripada kamu ketika dia curi itu sedangkan dia itu orang yang mukmin sempurna iman. Maka disyarahkan oleh alim ulama kita kata iman itu ada kurang ada tambah, ada kurang ada tambah. Tambah dengan sebab kita mendekati Allah Ta'ala, dan kurang dengan sebab kita lawan ataupun bersilap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana apabila kita bersilap? Apabila kita silap, kita salah, hendaklah kita istighfar kepada Allah Ta'ala, istighfar kepada Tuhan. Quraisy zaman dulu ni, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata qulu la ilaha illallah tuflihun, kata olehmu akan la ilaha illallah, nescaya mung itu akan dapat kejayaan. Lalu dia kata, kalulah jalan ni hak benar sungguh ya Muhammad, kalau jalan ni hamu ni benar sungguh ya Muhammad, fa amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'azabin alim. Wari batu, hujan batu daripada langit, ataupun bawa datang apa nama seksaan yang nyata-nyata, yang terus-terus bawa datang mari. Allah cabaran mereka terhadap Nabi kita. Kita tahu kata kebenaran yang kita nak bawa, tak kira dibentuk ke mana, sudut mana, segi mana pun, pasti kena ada cabaran, kena ada percobaan. Apa Tuhan kena cobanya? Supaya Tuhan nak menzahirkan bagi kita sendiri dan menzahirkan bagi orang yang ada sekelilingi, kata kita tu benar ke tak benar. Sebagaimana Tuhan katanya, ya, Tuhan kata lagu mana? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Ta'ala tak akan lepaskan kita sia-sia doa. Ya, tak aku ni orang beriman, orang bersungguh, orang benar dengan ajaran sebagainya, sedangkan Tuhan tak cuba gapo sekara. Tak mungkin. Tuhan akan cuba kita ikut segi mana-mana pun. Terkadang dengan harta benda, terkadang dengan anak pinak, terkadang dengan isteri, terkadang dengan kawan, terkadang dengan pangkat, terkadang dengan pitih, terkadang dengan tu dengan ni. Beberapa perkara yang Allah Ta'ala nak cobakan kita. Dalam dunia ni tidak ada perkara yang boleh kita nak amankan. Seolah kata kita nak sempurna hati kita harap, mana kata tak ada dah cobaan itu, tak ada. Ya ada cobaan. Dalam dunia ni penuh dengan cobaan. Sebab itulah satu kali orang mari tanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang meninggal pada tahun 32 Hijrah. Dia kata, kalaulah kami nak ikut ni sebagai orang nak buat contoh tauladan, nak buat sebagai hero aku ni siapa? Wahai ya Aba Abdurrahman. Lalu dia pun jawab, man istanna falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitan ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak ikut jejak langkah orang, maka hendaklah ia turut jejak langkah yang diberjalan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang hidup itu tak sunyi daripada percobaan. Sungguh percobaan Tuhan senantiasa Tuhan nak coba sama. Tak kira saya sendiri dan semua pendengar ni Tuhan coba sama.
Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri jalan keluar pada kita, suruh kita banyakkan doa hak ni. Sebab kita ni kena ingat satu perkara, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kata, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita itu Tuhan nak kira di atas khawatim. Apa kita tutupkan diri kita? Habis nyawa di atas gapo? Habis nyawa di atas dok taati ke Tuhan ke? Ke habis nyawa hak bukan dia taati, bukan jalan taati. Tuhan larang kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sehingga kamu itu menjadikan orang yang Islam sempurna. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya tafsir katakan ayat tu, dia kata fala tamutunna illa wa antum muslimun, dia kata man laqad ajara Allahul karim 'adatahu anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alayh wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alayh. Sesungguhnya Allah Taala mempelakukan sunnatullah di atas seseorang hamba dia. Sesiapa yang hidup di atas taat, maka dia akan mati di atas taat. Siapa dia hidup di atas deraka pada Tuhan, maka dia akan hidup mati dekat deraka kepada Tuhan. Siapa dia mati dalam keadaan mana-mana, sama ada taat ataupun maksiat, maka dia akan dibangkit dalam keadaan itu. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita nawi kita tadi itu sabat. Kalimah sabat ni bukan mudah. Sabat mana tetap dengan agama ni, tetap dengan pendirian kita ni, sehingga kita berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan kita sebagai hamba Tuhan. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ada royak pada kita, kata banyak daripada doa ni, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Hai Tuhan, tetapkan hati aku di atas ini agama dan di atas ketaatan kepada Allah. Nawi Tuhan itu sabatkan. Sebab manusia ni tidak ada daya upaya, tidak ada kekuasaan mana-mana malaikat dengan Allah Ta'ala. Hak kita dah kata hauqalah tu lah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kuasa mana-mana malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini patut kita sebagai orang Islam kena ada sikap yang jelas dengan diri kita dan umat masyarakat. Karena kita hidup atas dunia ni hidup sebentar sahaja. Tak ada siapa kekal di atas muka bumi ini, seorang pun tak ada. Kullu man 'alaiha fan. Di atas bumi ini akan binasa habis. Tak kira siapa-siapa. Dengan sebab itu orang Arab mentafsirkan ayat, orang tok syair lah, kalangan ada tok syair, ada tok tafsir. Kita boleh ambil perkataan-perkataan mereka itu, mari menjelaskan akan isi kandungan Al-Quran, tak ada apa. Asalkan kita mengaji qawaid dalam masalah nak tafsir Quran dengan cara jelas, okeylah, tak ada apa. Dia kata kullu na'in fasayun'a. Tiap-tiap orang duk i'lan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di masjid, kata orang itu telah kembali kelik kepada rahmatillahi ta'ala. Satu hari orang akan royak terhadap hadiah pula. Dia duk royak semua, tiap-tiap orang mati dia ada duk i'lan, duk ijtihad, beritahu kepada umat masyarakat kata fulan ibnu fulan telah kembali kepada rahmatillah. Tu mana kullu na'in fasayun'a wa kullu madhkurin fasayunsa. Tiap-tiap orang ada mengingat hari ni, orang tu, orang ni, pangkat tu, pangkat ni, itu dan ini, berbagai-bagai pangkat, nama dan segala-gala perkara hak Tuhan beri, semua akan dilupa belaka. Cuba kita tengok orang hak belum daripada kita mari ke dunia ni, hak 200 tahun, 100 tahun, 150 tahun, orang tak kenal. Duduk di dalam kubur, tak ada keadaan seorang diri. Iman dengan Islam, amal yang dia itu duduk cara dengan dia. Terkadang dalam kubur itu ada rahmat, terkadang adanya seksa. Ini perkara yang kita kena tahu, sebab kata kita nak pergi situ belaka. Allahumma arhamna idza ma saru ilaih. Ya Allah, ya Tuhan aku, rahmatilah kami apabila kami kena pergi kubur juga. Tak ada biar lepas daripadanya.
wa kullu madhkurin fasayunsa. Hak akan terlupa. Wa kullu madhkurin fasayufna. Dan tidak ada perkara yang kita dok taruh, dok bimbang, dok bela, dok gapo, malaikat akan binasa belaka. Semua akan binasa belaka. Hingga diri kita pun akan binasanya, kata ke hak lain. Umur cuba kita tengok dalam kawasan, tak kira lah dalam dunia ni, umur tak ada siapa umur dia habis. Pakai apa habis. Semua perkara akan habis belaka. Tu makna fasayufna. Laisa ghairallahi yabqa. Tidak ada perkara yang lain daripada Allah Ta'ala nak kekal. Allah Ta'ala ni yang kekal. Apabila kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita berasa tenangkan hati. Dengan sebab itu Allah Ta'ala suruh kita tawakal di atas Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Suruh kita tawakal di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tak mati. Hak lain mati belaka nak gantung tak leh. Semua perkara mati belaka, semua perkara binasa belaka, semua perkara dhaif belaka. Mati-mati ni menunjuk kata dhaif. Menunjuk kata tak kuasa mutlak. Tidak ada perkara yang diagakkan jadi Tuhan lain daripada Allah Ta'ala, malaikat mati perkara tu. Tak kira apa-apa benda pun, apa-apa muka pun, tak kira manusia ataupun binatang ataupun pokok kayu ataupun tu ataupun ning, semua sampai masa binasa bilicin. Kita boleh tengok dengan mata kepala, boleh kita lihat dengan diri kita sendiri, kata benda tu jadi sebagaimana Allah Ta'ala kata. Kullu man 'alaiha fan. Semua binasa berlaku. Dengan sebab itu, saudara yang dihormati, yang dikasihi, kita mari tengok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kepada ini dunia ni yang nak ayak gapo kita? Gapo yang nak ayak kita? Yang nak ayak kita, Allah Ta'ala rayak di dalam Al-Quran dengan cara jelas. Allah Ta'ala menerangkan di dalam isi kandungan kitabillah, kitab Allah Ta'ala iaitu Al-Quran. Rasul mari ni nak ayak gini kita. Semua rasul, bukan Nabi Muhammad seorang, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak nama Muhammad seorang, semua rasul. Rasul katanya ulama-ulama kita 300 orang lebih. Setengah kata 313 ataupun 14 ataupun 15. Tapi Nabi banyak. Tak beratus ribu setengah daripada riwayat. Tetapi sebagaimana Tuhan kata, minhum man qasasna alaika minhum lam naqsushum alaik. Di antara rasul-rasul ada hak kami rayak kepadamu ya Rasulullah. Ada lagi hak kami tak rayak kepadamu ya Rasulullah. Kalau gitu hak rayak ni kita beriman. Hak tak rayak lagi kita serah ilmu itu kepada Allah Ta'ala. Pasal cari benda hak Tuhan tak ada rayak, kita tak usah cari. Kenapa? Kerana Tuhan ni alimul hakim, dia tahu kata hak mana sepatut kita tahu, hak mana sepatut kita tak tahu. Terkadang kita nak tahu benda hak Tuhan tak sewi tahu, jadi punah kita. Seumpama kita nak tahu Rusia qada Tuhan, dia tak padan dengan manusia. Nak tahu kata bila masa manusia seorang tu nak mati, pergi jumpa dengan Tuhan, hari mana, minit mana, bulan berapa, dia tak padan ilmu tu dengan kita. Juga hari kiamat, masa nak berlaku kiamat ni bila, ilmu tu tak padan dengan kita. Dengan sebab itu Allah Ta'ala tutup daripada kita. Dia tak kuasa kita nak tahu, kita tak usah tahu. Rasulullah ni mari, Rasul semua ni mari buat apa? Ni Tuhan raya dalam suratul Anbiya. Dibuka suratul Anbiya, insya-Allah jumpa ayat ni. Tuhan kata, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin." Dan tidaklah kami utuskan sebelum daripada engkau ya Rasulullah min rasulin, daripada rasul-rasul mana-mana hak belum daripadamu. Tak kira Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, hak mana-mana jadi rasul tadi itu, hak aku bawa datang mari ni belum padamu, gaponya Tuhan dak ui. Illa nuhi ilaihi, malaikat kami mewahyukan kepada mereka itu, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri
kepadanya malaikat aku, maka hendaklah kamu wahai manusia sekalian ibadatlah kepada aku hal keadaan tunggal. Hak ni hak nak. Kita sebagai umat Islam kena faham ayat ni sebagaimana Tuhan nak. Ulama kita semenjak daripada dulu yang mentafsirkan ayat Quran, ambillah kata Tabari yang meninggal pada tahun 310 Hijriah, hingga hari yang kita ada ni tak ada khilaf, tidak ada perselisihan, kata wahai orang yang beriman, ibadatlah kamu kepada Allah Ta'ala hal keadaan tunggal. Tak ada. Yang utama sekali hak kita nak ibadat kepada Allah Ta'ala, mas'alatud du'a, masalah kita seru. Jangan sama sekali kita seru lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu hal lain. Jangan kita seru orang tu, orang ni, makhluk tu, makhluk ni, jangan. Nak tawassul boleh, tapi kena seru Allah. Seru lain daripada Allah tak boleh. Nak royak kata hei malaikat Jibril, hei malaikat Mikail, hei malaikat Israfil, tak boleh katalah tu. Kena kata ya Allah dengan berkat demo tu, berkat demo ni, aku kasih, aku beriman dengan dia. Hak tu tak apa. Hak tu tak ada masalah. Mana kata ada jalan yang boleh kita nak buat amal. Akan tetapi seru lain pada Allah Ta'ala tak boleh. Sebab Allah Ta'ala kata Ud'uni astajib lakum. Doalah, serulah akan aku nak memperkenalkan. Mas'alatud du'a, masalah doa kena seru Tuhan hanya jua. Tak boleh seru lain pada Allah Ta'ala. Seru hak mana ni? Seru nak qada hajat. Qada hajat lagu mana? Perkara yang manusia tak kuasa. Seumpama nak kita hingga sembuh daripada sakit, ni kerja Tuhan. Nak kita dapat anak yang soleh salihah, ni kerja Tuhan. Nawi kita dapat pangkat yang molek-molek dekat-dekat dengan kawasan umuh ke gapo ke, ini kerja Tuhan. Nawi kita dapatnya boleh amal kita tu diterima dan dibalas, ini kerja Tuhan. Nawi kita dapat gapo lagi, katalah benda-benda hak tak kuasa manusia nak buat, makhluk nak buat, kita kena suruh Tuhan. Adapun kita kira satu sama lain di antara kita, orang ni tolong pergi belilah nasi, kamu sikit gitu gini, tu tak apa. Tu tak ada masalah. Jangan kita ikhtilat masalah. Jangan kita campur masalah perkara yang amrun, urusan yang agama kita buka dan agama kita tak buka. Ini kita kena faham biar molek-molek. Kerana doa ni panggil a'lal ibadah, setinggi-tinggi ibadah. Ibadah hak tinggi sekali iaitu ad-du'a. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ad-du'a huwal ibadah. Doa-doa tu iaitu ibadah. Ibadah ni mana lagu mana? Tiap-tiap perkara yang Allah Taala suruhkan kita dan Tuhan redha kita itu buat, tu ibadah. Seumpama semaya, kita duk semaya maghrib sani piya suruh, Allah Taala suruh, Tuhan redha, ya Tuhan redha sebab tu Tuhan bagi ganjaran, itu ibadat. Kita nak buat lain pada Tuhan tak boleh. Tawaf, supaya Tuhan suruh kita tawaf, wal yatawafu bil baitil atiq. Suruh kita tawaf akan Kaabah al-Musyarrafah. Lain daripada tu tak disuruh di dalam agama kita. Sebab itulah Imam An-Nawawi, Imam As-Subki, imam tu imam ni haram kita tawaf perkara yang lain daripada Kaabah al-Musyarrafah. Hukum haram. Tak boleh kita buat. Haram ni makna lagu mana? Ma yu'aqabu ala fi'lihi. Barang yang diambil salah dan dijanji seksa di atas orang yang buat kerja. Tu makna benda haram. Wala yu'aqabu ala tarkihi, makna kata Tuhan tak ada tak itulah. Pengen Tuhan tak seksa orang yang tinggal imtithalan. Kerana dia itu imtithal akan buat tu kerana Allah, bukan kau tukut ni. Dengan sebab itu kita sebagai manusia gunalah umur Allah Taala wi kita sebetar. Guna wi molek. Tuhan wi umur kita ni kita guna wi taat ke Tuhan, khidmat pada jalannya Tuhan. Kita kuasa nak khidmat jalannya Tuhan banyak. Terkadang orang ni mida ilmu dia. Ya khidmat jalan Tuhan dengan ilmu dia. Orang ni dengan akal fikiran dia. Orang ni dengan harta benda dia. Orang ni kekuatan dia. Orang ni kefasihan lidah, cakalan dia, perkataan dia. Orang ni gitu, orang ni gini. Tak apa, buat. Dalam agama kita dia buka dalam masalah kita nak buat ibadat kepada Tuhan, dia tak tutup. Kemudian
Ayat ning hak kita dengar daripada suratil Anbiya ning Tuhan royak daripada surati Hud. Ayat surati Hud ning kalau kita nak tahu hakikat keadaan hidup di hari akhirat dan hari kiamat lagu mana, Coba kita dengar tafsir surah ni. Biar apa tak apa, coba tafsir kepada kita. Mereka itu tafsir kepada kita, beri penerangan terhadap isi kandungan Al-Quran surah Hud. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Abu Bakar kata, ya Rasulullah, qad syita, apa mung ni naik ubay dah. Ubang ni makna kata bulu hak putih tu lah, naik di janggut. Nabi Muhammad ni tak banyak ubay dia, 2-13 orang gitu dia. Kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah tu, Syama'il yang dituliskan oleh Imam Tirmizi tadi itu, ya adalah riwayat hal-hal Nabi kita. Lalu Abu Bakar tengok pada Nabi tu disualkan oleh Abu Bakar, apa ni ya Rasulullah, mudah memikir gapo banyak sangat sampai kan naik ubay ni, kalau lah siapa umur dia memikir pun jadi banyak, bebanan amanah pun jadi banyak, hanya marilah gitu gini. Lalu Nabi jawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab kata, syayyabatni hudun, telah menjadi sebab aku tadi itu naik ubay ni oleh surah Hud. Sebab surah Hud ni Allah Taala royak perihal keadaan hari kiamat dahsyat setara mana, hari akhirat dahsyat setara mana, ya ayat dalam tu. Nak tahu hal keadaan hari akhirat, baca surah ni, tafsir surah ni, insya-Allah. Ulama kita ramai hari ni di tempat di negara kita ni pun bukan tak ada, banyak di mana-mana. Asalkan kita nak dengar, apabila nak dengar jadi buku, boleh kita dengar lah. Jadi kita boleh tahu. Hak penting sekali kita nak kata tafsir hari ni. Alim ulama kita ada, kitab-kitab hak terjemah pun ada, kitab syarah pun ada, tafsir beratus-ratus tafsir, ya ambil lah mana-mana pun. Tapi saya kata hak moleknya kita ambil lah tafsir yang syarahkan Quran dengan Quran. Seumpama tafsir Tabari, kalau panjang hak tu kita ambil hak ringkasan 3 jilid. Ataupun tafsir Imam Ibnu Katsir hak ringkasan, ya tafsir Quran dengan Quran. Tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan pendapat-pendapat ulama-ulama hak dulu hingga zaman dia. Umpama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, waktu ambil mereka itu, Qatadah, Ikrimah, Suddi. Waktu tu makna kata orang apabila ya tafsir Quran ni pegang dengan gigi geraham. Sebab ia faham sungguh Quran. Ya tengok Nabi dia, ya tahu kata masa turun Quran tu keadaan lagu mana dan sebagainya, tahu habis. Kita ambil mereka itu tupai-tupai mereka dalam masalah nak fahamnya isi kandungnya Tuhan. Syayyabatni Hud, maka di dalam surah ni saya nak ayat arkam sebab masa pun tak ada, iaitu rakam 25. Saya nak baca dengan sepatah lalu. Kata tengok cara-cara yang didakwahkan, mengajak oleh rasul-rasul dulu belum daripada kita ni, umat manusia ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mari ke dunia ni, lagu mana tu ada ayat dalam Quran tentang hal orang-orang dulu. Ayat 25 daripada surah Hud, Tuhan kata, walaqad arsalna ila qaumihi walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kami ni utuskan akan Nabi Nuh kepada kaum dia, dan Nabi Nuh tadi mengaku diri kata inni lakum nadhirum mubin. Ni sikap pendakwah. Kita apabila belajar dah ilmu agama, belajar dengan alim ulama, ada dah ilmu pengetahuan dengan cara jelas, ambil sikap lagu ni. Kena klik pada tanah air, buat kerja. Jangan duduk senyap di surau pun tak mengajar, hari Jumaat pun tak baca khutbah. Nah, hari mingguan pun tidak ada berinya nasihat dan sebagainya. Ini tak sampai apa yang kata natijah kita belajar ilmu agama. Ya ayat gapo Nabi Nuh, ayat gapo khabar gapo pada kaum dia, alla ta'budu illallah, janganlah kamu ibadat lain pada Allah Taala. Tu mari. Tak ada ayat hal lain, mari suruh ibadat kepada Allah Taala, hal keadaan tunggal. Itu Nabi Nuh. Kemudian mari tengok ayat yang ke-50.
Ayat yang ke-50 Nabi mana pula? Tengok. Tuhan kata wa ila 'adin akhahum huda. Kaum Ad ni Allah Taala utuskan Nabi Hud alaihi salam kepadanya. Lalu Nabi Hud ni katakan terhadap puak-puak Ad ni, kata qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qaum, ibadatlah kamu akan Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu itu lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Mari qadiyah, makna kata isu hak besar yang dibawakan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi ni, mari supaya mengabdikan manusia itu kepada Allah Taala. Tu dua. Mari tengok pada ayat yang ke-61. Ni saya ambil satu surah sahaja. Ayat 61, Tuhan kata lagu mana? Wa ila thamud akhahum salihah. Nabi Saleh. Allah Taala utuskan kepada kaum Thamud. Nabi Saleh royak apa? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh pun royak lagu tu juga. Qaum, ibadatlah kamu akan Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu lain daripada Allah Taala, tak ada. Hal yang kamu nak abdikan diri, nak berdoa, nak akik tangan, nak tawakal, nak istighfar, nak gapo, Allah Taala, lain pada tak. Ini adalah Nabi Nabi Saleh. Dan ayat 84, ayat 84 ni iaitu Nabi Syuaib. Tuhan kata mana? Wa ila madyana akhahum syuaiba. Dan kepada negeri Madian Allah Taala utuskan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib merayak apa pada ahli Madian? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaum, ibadatlah kamu akan Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu lain daripada Allah Taala. Tengok. Satu qadiyah sahaja. Bawa para nabi mari agama kepada manusia, tak kira umat mana-mana. Warinya supaya kita beriman dengan Allah Taala dan beribadat kepada Allah Taala hal keadaan tunggal. Inilah maksud yang kita sebagai orang Islam kena jalan sebagaimana rasul-rasul dulu-dulu dan berjalan. Nabi Muhammad pun berjalan hak ni lah, tak ada berjalan hak lain. Supaya nak tertanamkan fikiran kita, kata ajaran yang sebenar, ajaran yang datang di dalam Al-Quranul Karim dan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ukuran kita sebagai pendengar, bagaimana kita nak ukur hak yang mana daripada Tuhan, hak mana daripada Rasul, hak mana yang benar? Cik tengok. Kita boleh dengar ke tak di dalam surau kita, penceramah kita ke, orang mengajar kita, baca ke tak ayat Quran ke kita? Baca ke tak hadis Nabi kita? Royak ke tak maksud daripada apa yang menyampaikan oleh warasatul anbiya sebagai ulama kepada kita? Tidakkah bukan kita sebagai tepat nak buat ukuran? Lain daripada kita, tak kena nak tanya. Kita sendiri, kita dengar ni berasa puas hati. Puas hati dengan apa? Dengan alasan, keterangan dan penjelasan. Pas cukup banyak tu. Ngajilah dengan siapa, nak dengar siapa, nak mengaji dengan siapa, surau mana, hari mana, minggu mana, ngaji. Tak ada apa. Tetapi hak naknya terima agama dengan alasan. Terima agama dengan ajaran Islam yang benar daripada Al-Quran was Sunnah. Melalui mana? Melalui syarahan yang disyarahkan oleh alim ulama. Ini ni ijma' ulama kita kata tak ada khilaf. Benar lagu ni, siapa dia cenggah dia, maka dia bukan duduk di atas siratul mustaqim. Sama sekali. Dengan sebab itu kita ngaji kena adanya satu pemikiran, ukuran untuk nak kita terima ilmu agama. Okey, kita pergi dengar gini, nampak kena juga. Dengar gini pun nampak kena juga. Okeylah, tak ada masalah dengar banyak-banyak. Tetapi terkadang kita pening. Hak mana satu ni? Hak mana satu ni? Dengar alasan. Sebab ajaran Islam adalah ajaran yang satu dan umat yang satu dan pahaman yang satu. Ya tak keluar. Hak asas tu satu saja. Supaya dalam Islam kita kata so ibadat pada Tuhan keadaan tunggal, tak ada khilaf. Suruh kita semaya puasa, tak ada khilaf. Suruh kita ikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang baik bagi kita, tak ada khilaf. Kalau khilaf juga masalah lagu tu, masalah kata kita ni silap faham dalam masalah. Dengan sebab itu negara kita, negara ahli sunnati wal jamaah, kita dengar.
Imam Ibn Katsir yang hamba baca dalam tafsir dia ni orang tak tolak. Imam At-Tabari orang tak tolak. Dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama yang saya ni suka tazkirah dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kata-kataan alim ulama yang membantukan akan Alkitab dan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Supaya apa? Ini apa yang kata asas kita. Asas hak asasi bagi kita iaitu apa yang kita dengar daripada Tuhan sendiri. Baca. Setiap ulama gilah mengaji di mana seluruh dunia. Manhaj ahli sunnah wal jamaah satu saja. Ngaji Amerika ke di mana ke, negeri Arab di Timur Tengah ke di mana, supa belaka. Baca ayat Quran, bacanya hadis Nabi, syarah mengikut apa yang disyarahkan oleh alim ulama. Itu cara yang kita nak mengaji, nak belajar. Dengarlah siapa dia nak mengajar, tak ada masalah. Mengajilah di surau mana, tak ada masalah. Jangan kita berfanatik, jangan kita qaumiyah, berparti, berpuak gapo, bab agama, biar jadi bab agama. Dalam masjid kita dengarlah bab agama jadi molek, walaupun bab lain pun kita tak tolak, sebab Islam kita ni agama yang sempurna, menggawalkan dunia dan akhirat. Agama Islam bukan agama dunia sahaja ataupun agama akhirat sahaja. Itulah sedikit daripada pengingatan, daripada pengajaran. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam diri kita, dan kita pohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membalaskan semua hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini ni dengan sebesar-besar balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.